Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada pelajar-pelajar. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran Sejarah KSSM tingkatan 1 pada bab 3 yang bertajuk Zaman Prasejarah. Kalau pelajar perhatikan di sebelah kiri bawah, pada bab ini kita akan belajar 5 subtopik ataupun perincian untuk memenuhi sukatan bab 3 Zaman Prasejarah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada bab 3 Zaman Prasejarah, sekarang kita tengok dahulu aspek kemahiran sejarah ataupun objektif yang pelajar boleh capai sewaktu belajar pada bab ini. Pertama, tengok yang di atas, memahami maksud zaman prasejarah. Kedua, menanda lokasi zaman prasejarah. Ketiga, menyenarai ciri-ciri zaman prasejarah. Yang keempat, mencatat kesinambungan peristiwa sejarah masa lalu dengan masa kini. Dan yang kelima, mengklasifikasi tinggalan zaman prasejarah. Seterusnya di bawah kita tengok elemen kewarganegaraan dan nilai sivik. Pertama, menjelaskan keupayaan dan kelangsungan hidup masyarakat zaman prasejarah, mencadangkan cara memelihara tinggalan zaman prasejarah, menghargai usaha dan ikhtiar manusia zaman prasejarah dalam meneruskan kelangsungan hidup, dan yang terakhir melahirkan rasa bersyukur pada ciptaan Tuhan. Seterusnya, paparan menunjukkan zaman prasejarah ada 4, dimulai dengan zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Ini pelajar perlu ingat. Seterusnya, kita tengok maksud zaman prasejarah pada subtopik 3.1. Pertama, zaman prasejarah bermaksud zaman di mana manusia belum mengenal sistem tulisan. Apabila manusia mengenal sistem tulisan, manusia berpindah ke satu perenggan zaman baru dipanggil tamadun. Lalu, sistem tulisan inilah yang membezakan antara manusia zaman prasejarah dengan manusia yang telah bertamadun yang akan kita ikuti pada bab 4 nanti. Seterusnya kita tengok manusia zaman awal, Paleolitik dan Mesolitik. Mengapa Paleolitik dan Mesolitik ini digabungkan? Kerana kehidupan mereka banyak persamaan dan sedikit perbezaan, terutama sekali dari segi alatan. Seterusnya kita tengok zaman Neolitik dan juga zaman Logam. Pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, masyarakat zaman prasejarah ini hidup secara nomad. Nomad itu bermaksud hidup secara berpindah randah. Dengan kosakatanya, di mana ada makanan, di situ mereka berada. Ini berarti mereka hidup berpindah randah dengan mencari makanan dan perlindungan. Seterusnya, perlindungan yang mereka duduk adalah tinggal di tepi tasik, di tepi sungai dan juga sebahagian besarnya hidup dan berlindung di dalam gua. Aktiviti mereka adalah memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Binatang yang dimasukkan diburu di sini adalah binatang yang mudah ditangkap seperti binatang yang merayap dan bukan seperti binatang-binatang yang sukar untuk ditangkap, terutama sekali yang liar dan berlari laju. Seterusnya dari segi peralatan, mereka menggunakan alatan batu dan kayu, dan masyarakat zaman prasejarah Mesolitik umpamanya, mereka sudah mempunyai alatan yang bercorak estetika. Estetika ini bermaksud mempunyai nilai-nilai kesenian.
Seterusnya, pada zaman Neolitik kita tengok sepintas lalu, iaitu masyarakat zaman Neolitik hidup menetap dalam kelompok yang besar. Ini bermakna mereka tidak lagi hidup secara nomad, iaitu berpindah randah. Seterusnya, masyarakat zaman Neolitik ini sudah mula bercucuk tanam dan menternak binatang. Peralatan mereka lebih halus, lebih pelbagai dan lebih cantik, dan mereka mula menjalankan kegiatan perdagangan ataupun perniagaan secara sistem barter. Sistem barter ini maksudnya sistem tukar barang. Dan pada zaman Neolitik ini, masyarakat sudah mula mencipta tembika. Tembika ini contohnya periuk, mangkuk, gelas yang dibuat daripada tanah halus yang dibentuk dan akhirnya menjadi barangan keperluan harian yang dipanggil tembika. Seterusnya pada zaman logam ini terbahagi kepada dua, iaitu zaman gangsa, di mana peralatannya gangsa, dan yang seterusnya zaman besi, iaitu peralatannya besi. Pada zaman ini sudah mula dicipta perahu dan masyarakat sudah mula dan mampu serta mengetahui cara-cara membina rumah. Seterusnya kita tengok lanjutan daripada maksud zaman prasejarah, iaitu manusia belum kenal dan mengetahui sistem tulisan. Dalam bahasa Sanskrit dikenali sebagai nirleka. Nir itu maksudnya tidak ada, manakala leka itu tulisan. Jadi masyarakat zaman prasejarah ini diterima umum sebagai manusia ataupun masyarakat yang belum mengenal sistem tulisan. Seterusnya kita tengok carta perenggan masa setiap zaman. Pertama, kita tengok daripada akhir hingga ke awal. Ini kita macam flashback. Pertama kita tengok masyarakat yang keempat adalah masyarakat zaman logam. Masyarakat yang ketiga, masyarakat zaman Neolitik. Masyarakat yang kedua adalah masyarakat zaman Mesolitik. Manakala perenggan kehidupan pertama adalah masyarakat zaman Paleolitik. Dan secara mudahnya kita tengok alatan yang mereka gunakan. Pertama, alat batu repihan. Ini alat batu repihan yang mereka tajamkan secara memukul dengan batu yang lain. Yang kedua, kita tengok zaman Mesolitik di mana alatnya juga alat batu. Tapi alat batu mereka lebih kecil, lebih tajam dan lebih cantik. Seterusnya zaman Neolitik, alatan tembika yang dibuat daripada tanah yang ditapis, tanah halus yang ditapis. Dan yang keempat kita tengok zaman logam melibatkan besi dan gangsa. Gangsa itu biasanya digunakan untuk membuat arca ataupun patung, manakala besi itu digunakan untuk membuat senjata. Manakala perenggan masa, kita tengok kita sekarang di tahun 2020, 2021 hingga 2010 dan sebagainya, ada perenggan masa kosong. Dan di belakang kita ada lagi berjuta-juta tahun ke belakang. Itu dipanggil tahun sebelum Masihi. Manakala tahun kosong sehingga zaman sekarang, iaitu tahun 2020-an, adalah tahun kelahiran Nabi Isa yang dipanggil tahun Masihi. Manakala di atas sekali kita tengok satu konsep penting di dalam sejarah yang dipanggil kronologi. Kronologi maksudnya urutan masa sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Contohnya, kalau kita nak tahu mengenai pelajar, kita bermula dengan pelajar lahir di mana, sekolah rendah di mana, tadika di mana, kemudian sekolah menengah di mana, dan seterusnya ke universiti, bekerja dan sebagainya. Itu dipanggil
mengikut kronologi, bermula daripada awal. Baik, paparan menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah, dan kita akan buat latihan selepas ini, iaitu berdasarkan gambar aktiviti manusia zaman prasejarah di atas, bagaimanakah manusia zaman prasejarah memperolehi bekalan sumber makanan. Bincangkan. Ini kita akan buat nanti. Seterusnya, kita tengok zaman Paleolitik dan Mesolitik secara lebih mendalam. Pertama, kita tengok dari segi penempatan. Penempatan ini di mana mereka berada dan mereka tinggal. Pertama, mereka hidup cara berpindah randah ataupun dipanggil nomad. Mereka tinggal di dalam gua dan tepi tasik. Mengapa mereka memilih tinggal di dalam gua dan tepi tasik? Kerana masyarakat zaman awal ini belum tahu membina rumah. Belum tahu membina rumah. Lalu mereka menjadikan gua sebagai tempat tinggal dan di tepi tasik untuk memudahkan mereka mencari makanan. Kegiatan ekonomi yang mereka lakukan adalah memungut hasil hutan seperti buah-buahan hutan, memburu binatang liar, terutama sekali binatang yang mudah ditangkap, mengamalkan cara hidup sara diri. Maksud sara diri itu adalah hasil buruan ataupun hasil hutan yang mereka dapat dan mereka cari itu adalah untuk kegunaan diri sendiri termasuk keluarga. Itu maksudnya hidup sara diri. Mereka menggunakan alatan batu. Masyarakat zaman Paleolitik alatan batunya lebih kasar, lebih ringkas. Manakala masyarakat zaman Mesolitik alat batunya lebih kecil dan lebih tajam serta lebih cantik. Dari segi kepercayaan, masyarakat zaman ini mempercayai ataupun mengamalkan kepercayaan animisme ataupun disebut animism. Animisme ini adalah percaya kepada benda-benda di sekeliling yang mereka nampak, contohnya batu besar, pokok besar, sungai, matahari, bulan, burung, sebagai mempunyai semangat dan roh orang yang telah mati. Lalu kepercayaan ini mereka buat upacara dan ada sesetengahnya mereka menyembah. Masyarakat zaman ini juga mengamalkan upacara perkuburan. Apa maksud upacara perkuburan? Mayat dikebumikan dalam keadaan dilipat dan ditutup dengan kepingan batu. Itu maksud upacara perkuburan. Seterusnya kita tengok zaman Neolitik. Pertama dari segi penempatan. Pada zaman Neolitik ini sudah wujud sistem bermasyarakat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagian kerja. Contohnya, sesiapa yang ditugaskan mencari buah-buahan hutan akan masuk ke dalam hutan, dan siapa yang bekerja untuk bercucuk tanam serta menternak haiwan ditugaskan untuk membuat kerja-kerja pertanian. Namun ada sesetengahnya masih lagi tinggal di dalam gua dan berhampiran dengan sungai, dan ada satu kelompok masyarakat Neolitik ini sudah mampu membina rumah. Aktiviti mereka ataupun kegiatan ekonomi mereka, pertama bercucuk tanam, menangkap haiwan dan menternak binatang, berburu dan memungut hasil hutan, serta berdagang dan bertukar barang secara sistem barter. Peralatan, mereka mencipta peralatan tembikar untuk keperluan harian mereka seperti periuk, pinggan, sudu, gelas dan sebagainya. Mereka juga mencipta alat batu seperti beliung. Beliung ini digunakan untuk menggali tanah untuk aktiviti pertanian. Seterusnya mula mencipta barang-barang kemas. Kepercayaan mereka tetap juga animisme, iaitu percaya kepada benda-benda di sekeliling mereka
seperti pokok besar, batu besar, bulan, matahari, bintang dan burung mempunyai roh dan semangat orang yang telah mati. Okey, itulah sebentar tadi kita tengok berkenaan dengan zaman Neolitik. Sekarang kita tengok pula zaman logam. Dari segi penempatan, masyarakat zaman logam ini sudah mula hidup menetap. Ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampiran dengan sungai, dan mereka sudah mempunyai adat resam. Yang kedua, kegiatan ekonomi menangkap ikan dan menternak binatang sudah bercucuk tanam dan berdagang serta bertukar barang secara sistem barter. Ini bermakna masyarakat zaman logam ini sudah mula mencapai kemajuan berbanding dengan masyarakat zaman Neolitik. Dari segi peralatan, mereka menghasilkan alat logam daripada besi dan gangsa. Manakala kepercayaan pula, mereka tidak lagi ataupun masih juga mengamalkan animisme, namun mereka mengubah kepercayaan yang lain, contohnya mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu, menjalankan upacara pengkebumian menggunakan kepingan batu. Ini sama seperti upacara perkuburan masyarakat zaman Paleolitik.